Boleh ke tak? Cik Rahmain. Boleh kita mulakan sekarang ke? Okey, boleh. Boleh. Korang Assalamualaikum kenapa dan orang selamat live pagi. semua menghadap matahari? Korang punya kamera menghadap matahari, memang tak nampak muka. Tak apalah. Okey. Okay, Alright. kita mulakan Let's sekarang. silakan. Thank Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Encik Rahman. Terutama sekali saya dan kumpulan saya iaitu Kak Siti Rahia dan juga Nuriza. Saya sendiri Nur Syazah Husna. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana ke atas sedia Encik Rahman menerima temu ramah kami bagi tugasan khusus kami ini. Tujuan kami mengadakan temu ramah ini adalah bagi menjalankan kajian lapangan bagi subjek research method kami pada SEM ini. Jadi tanpa melengahkan masa, kita mulakan kita punya sesi temu ramah dengan soalan-soalan yang akan diberi oleh kami sebentar lagi. Jadi Okey, boleh. sebelum kami start dengan soalan untuk ditemu ramah, mungkin Encik Rahman boleh kenalkan diri sedikit background Encik Rahman di Mama Sab punya, tak silap saya di company Mama Sab kan. Jadi silakan kenalkan sedikit latar belakang Encik Rahman. Okey, baik. Alright. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenalan untuk Rahia, Syazah dan juga Izzah. Okey, so nama Rahman, nama penuh adalah Rahman Amin bin Abdul Khalil ataupun lebih dikenali sebagai Rahman. Dan dalam platform Mama Sab ataupun bisnes Mama Sab lebih dikenali sebagai Papa Man lah. Dan Rahman adalah CEO kepada Papa Man Legacy Sdn Bhd yang mana one of top leader sebagai pengedar di Mama Sab. Okay? Dan Rahman mula jalankan bisnes menjual produk Mama Sab ni pada tahun 2018, Oktober 2018. Jadi lebih kurang dalam 2 tahun 3 bulan lah yang mana Rahman dah jalankan bisnes Mama Sab ni. Okay? So apa lagi nak tanya? Background Rahman cukup ke tu? Ke nak lagi? Mungkin cukup. Lebih cukup rasanya. Lebih cukup Sebabkan kekangan masa agaknya, nanti mungkin kita boleh set sesi lain untuk mengetahui lebih dalam. Okey, baik. So jadi kita teruskan dengan sesi temu ramah kita dengan soalan-soalan yang akan dilantarkan oleh kami semua. Okay. So melalui soalan yang pertama yang akan dilontarkan daripada saya sendiri. Soalan yang pertama yang saya ingin menanyakan kepada Encik Rahman ialah apakah jenis latihan yang ditawarkan kepada pekerja di bawah organisasi Encik Rahman sendiri? Okay, baik. So antara latihan yang kita berikan dalam company Rahman sendiri, kita banyak more on ada IQ, ada EQ dan juga SQ. Okay, meliputi ketiga-tiga aspek ni lah. IQ ni adalah intellectual yang mana Rahman akan mengajar ataupun Rahman akan hantar tim-tim Rahman ke arah training untuk improve dia orang punya intellectual. Kefahaman tentang marketing, kefahaman tentang sales, okay. Dan yang kedua adalah emotional quotient ataupun EQ yang mana Rahman akan banyak duduk dengan dia orang untuk Rahman coaching dia orang, untuk Rahman dengar pendapat dia orang untuk tahu apakah emosi yang drive diri dia orang untuk buat sesuatu. Contoh kalau kita dalam company kita nak bagi sesuatu task,
apa emosi yang kita boleh drive dia untuk buat task yang kita nak tu. Okay, dan yang terakhir adalah SQ. SQ adalah lebih kepada value ataupun keterangan. Diorang ni pun akan ramai hantar ke arah training untuk bahasa dia lebih kurang macam memotivasikan diri jugalah. Okay, hantar diorang untuk memotivasikan diri diorang supaya diorang jelas purpose dalam life diorang, bukan sahaja kerja sekadar kerja, bukan sekadar bisnes, bukan bisnes sekadar bisnes, tapi hidup dengan penuh dengan tujuan. So itulah SQ, spiritual. Okay, so IQ, EQ dan juga SQ itulah antara aspek training yang Rahman tekankanlah ke dalam tim-tim Rahman. Jawab soalan? Jawab, okay. Next. Ya saya. Soalan yang seterusnya, bagaimanakah organisasi memilih latihan yang terbaik untuk diaplikasikan dalam organisasi Encik Rahman sendiri? Untuk pemilihan tentang latihan yang diberi, first thing off adalah latihan yang nak diberi itu adalah Rahman sendiri dah datang. Okay, sebab kita tak nak melatih tim kita dengan benda yang kita sendiri tak tahu. So, first thing off, bila Rahman nak hantar tim Rahman training ke apa, Rahman sendiri akan pergi ke training tu dan Rahman akan tengok adakah training ni sesuai input-input dia yang di-sharekan kepada audience. Kalau training tu di-sharekan kepada Rahman, Rahman boleh terima, Rahman boleh nampak training tu membantu diri Rahman, dan barulah Rahman akan hantar tim-tim Rahman. Sebab kalau kita pergi, macam mana cakap kita kena belajar dulu, kita kena faham dulu, kita tengok training tu okey ke tak. Kalau tak okey, apa kita hantar tim kita, betul tak? Jadi kalau kita hantar tim kita pun jadi tak okey. Okey, dan kalau kita tak jelas training tu apa, lagilah balik. Nanti dia balik-balik, dia akan cakap, bos, saya pergi kelas ni kan dia cari-cari. Kita macam, aku tak ajar pun macam tu. Kenapa macam songsang je ajaran dia? So, kita sendiri pergi dulu, kita rasa okey, dan baru kita hantar tim kita. Okey? Menjawab? Menjawab. Soalan yang seterusnya adalah, adakah organisasi meletakkan had bagi peruntukan latihan setiap tahun? Mungkin daripada segi kos ataupun limit untuk seorang pekerja di bawah organisasi Encik Rahman sendiri. Okay, baik. Faham? Kalau macam sebelum PKP, sebelum COVID, basically kita ada tetapkan bajet lah. Mungkin dalam 3,000 seorang, untuk kita bantu dia improve diri dia daripada aspek tadilah IQ, EQ dan juga SQ. Cumanya bila sejak PKP ni kita nampak banyak training diorang dah mula promote diorang punya training, yang mana kalau ikutkan kalau kelas offline tu lagi mahal. Jadi sekarang ni bajet yang kita tetapkan still samalah. Cuma implementation ke arah training tu more on online, bukan kepada offline. Jadi boleh dikatakanlah sekarang online mostly latihan dijalankan melalui online platform. Betul. Online lah. Okay. Seterusnya soalan daripada saya adalah, soalan yang terakhir daripada saya adalah, apakah aktiviti lain yang dilakukan untuk mengembangkan kemahiran pekerja di dalam latihan yang diterapkan ke dalam organisasi Encik Rahman sendiri? Apakah latihan? Soalannya tak jelas. Soalannya apa tadi? Dia macam tak jelas. Apakah latihan tambahan? Betul. Betul ke? Syazah unmute. Betul-betul. Soalan saya ulang balik. Apakah aktiviti lain yang dilakukan untuk mengembangkan kemahiran pekerja di dalam latihan yang Encik Rahman sediakan untuk organisasi? Okey, apakah latihan tambahan? Nak kata latihan tambahan, antara latihan tambahan bukan latihan tambahan, tapi apa yang membantu Rahman untuk improve lagi training kat tim-tim Rahman adalah Rahman banyakkan untuk sesi coaching ataupun sesi mendengar luahan daripada tim-tim Rahman. Okay, sebab as a leader, kita bukan sekadar bagi training, tapi kita kena tahu apa yang dia nak. So one of it adalah Rahman buat bukanlah satu sesi ke, biasanya dalam open session, kadang time makan ke ataupun time kita pergi keluar kan, kita masuk topik-topik tu untuk tanya apa yang kau rasa nak improve.
So bila kita mendengar daripada tim-tim kita dekat situ, kita bantu dia lebih senang ke arah apa yang dia nak. Jawab soalan tak? Cik Rahman. Terima kasih. Seterusnya saya serahkan soalan kepada Kak Siti Raya. Okey, silakan. Assalamualaikum Cik Rahmat. Okey, untuk yang sesi kedua pula, soalan pertama saya ialah apakah peranan pengamal pembangunan sumber manusia dalam menjayakan pembangunan kemahiran pekerja? Maksudnya HR tu punya roles dalam pengembangan pekerja. HR punya role dalam perkembangan pekerja. Okey. Itu soalan dia? Betul. Kalau HR punya role untuk perkembangan pekerja, of course lah menyediakan training. Kan? Apa soalan ni macam soalan dah ada jawapan skema lah. Okey, kalau HR punya role kau tengok buku je lah. Ya, tak adalah Rahman share juga lah. Okey, so HR punya role macam Rahman punya company adalah most of it like a training company lah. Okey, selain daripada training staff, Rahman punya training adalah more on training kepada tim-tim reseller. Okey, so peranan HR adalah daripada side Rahman, daripada company Rahman adalah membantu tim-tim untuk mengenal pasti potensi yang ada dalam bisnes. Dan juga membantu tim-tim bagaimana dia nak menggilap skill menjual. Okey, dan next adalah membantu tim untuk dapatkan apa yang diorang nak capai dalam life. So bagi Rahman, sebab Rahman adalah business networking ataupun business yang menjual produk-produk agent kan. Jadi in term of HR punya latihan more on ke arah menjual produk lah. Sebab kita adalah as a direct seller punya, menjual produk. Jadi itu ke arah training-training yang kita bagi. Jawab soalan? Okay, baik. Untuk soalan kedua, apakah strategi atau plan yang dilakukan oleh HR bagi pembangunan kemahiran pekerja? Strategi atau plan? Strategi atau plan. Okay. Alright. So soalan bagus. Okay, strategi atau plan ni basically macam Rahman akan terapkan daripada 3 konsep tadilah. Okay. Yang mana bila mana nak latihan tu, first thing off adalah Rahman akan fokuskan kepada latihan IQ dulu. Okay. Sebab bila mana dia dah faham sesuatu benda, contoh dia dah faham macam mana nak menjual, dia faham dah macam mana nak marketing ataupun buat live, so barulah Rahman akan pergi strategi yang kedua adalah untuk training dia, menambahkan emotion dia. Kenapa kena menjual? Okay, kenapa kau kena buat live? Jadi bila dia nampak kenapa dia menjual, kenapa dia buat live, contoh kalau kita fokus kepada IQ, macam mana nak buat live. Jadi untuk IQ, untuk buat live adalah you kena confident, you punya pemakaian, you punya cara percakapan. Itu adalah IQ. Okay, teori lah senang cerita. So pergi kepada EQ, emotion. Apa yang buatkan you drive ataupun kenapa kena buat live? So bila buat live sebenarnya you all sedang build development, you all tentang bercakap ataupun komunikasi. Okay, bila komunikasi you all bagus, barulah munculnya satu spiritual. Iaitu, okay, yang ketiga adalah masuk ke dalam ke arah strategi spiritual supaya dia nampak lebih jelas big why. Okay, kenapa kena buat live tu yang lebih dalam. Bukan sekadar untuk tingkatkan diri confident, bukan sekadar tingkatkan komunikasi skill, tapi adalah yang terakhir itu adalah SQ mungkin untuk kita tekankan bahawa manusia ni kena menonjol. Kalau kita duduk dalam tempurung, kita akan duduk dalam live kita yang tahap yang sama. Jadi big why, kenapa kena live adalah untuk keluarkan diri kita daripada kepompong rasa takut dan kepompong rasa manusia ni nothing. So outstanding. Okay, so itu contohnya lah. Okay, nampak tak? Dapat. Untuk yang soalan ketiga, bagaimanakah HR mencari jurang dalam pembangunan kemahiran pekerja? Maksudnya macam bila HR tahu yang seorang pekerja tu perlu dilatih. Okay, faham? Macam Rahman untuk nak tahu pekerja tu perlu dilatih adalah basically macam Rahman lah yang mengajar sendiri tim Rahman. Okay, sebab kita punya organisation tak besar lagi. Jadi most of it untuk tim-tim Rahman, bila Rahman nampak, sebab Rahman adalah bahagian marketing and sales dan tim Rahman adalah most of it adalah marketing and sales. Jadi
Bila mana sales company tu mula start ataupun mula mendata, jadi dekat situlah yang Rahman nampak tim-tim Rahman perlu di-train. Okay, sebab Rahman more on bidang marketing and sales. Kalau production, kalau mungkin bidang production, kalau dia nampak kek keluar sikit, that one mungkin dia kena train lagi untuk percepatkan production. Macam Rahman more on marketing and sales, jadi KPI dia adalah sales. So kalau sales menurun ataupun sales mendata, means Rahman kena train more ke arah situ. Okay. So untuk terakhir, pada pandangan Cik Rahman, apakah ciri seorang HR yang baik? HR yang baik? HR yang baik Dia seorang yang baik hati kot? Tak ada lah. HR yang baik soalan dia. Okay, bagus betul soalan dia. Apakah ciri-ciri HR yang baik? Okay. Ni apa yang Rahman belajar jugalah. Okay, antara ciri-ciri HR yang baik adalah bagi side company, okay, kalau as a company lah, company nak lantik seseorang HR tu, selalunya HR tu mestilah hati kering. Okay, dan HR tu mestilah biasa buang orang. Okay, dia bukan biasa ambil orang je. Okay, sebab HR ni dia tak boleh jadi terlampau emosional sebab dia melayan manusia kan. Jadi bila melayan manusia kan, aduh bos, dia selalu bukan bos, dia pergi kat HR dulu. HR, saya penat HR, saya punya ni bersalin lah. HR, saya tak sihat lah HR. Jadi dibatkan dia banyak sangat simpati, that's why ciri-ciri HR terbaik adalah bukan simpati punya orang, dia senang buang orang. Okay, itu adalah untuk side company. Alright, jadi untuk side staff pula, bagi Rahman HR yang terbaik adalah HR yang dia lebih dekat dengan staff. Okay, lebih dekat dengan staff ni maksudnya dia ada bina perhubungan lah, yang mana kita punya staff mudah untuk berkongsi cerita live dia, mudah untuk berkongsi apa yang dia lalui dalam live. Sebab suka tak suka apa yang berlaku dalam company, okay, ada juga faktor luar yang mengganggu dia. Sebagai contoh, kalau dia tu tengah pregnant ataupun dia ada masalah family, masalah kewangan dekat luar, jadi benda tu tak ramai orang suka share. Jadi HR yang baik adalah HR yang boleh masuk ke dalam jiwa dia dan boleh membuatkan tim-tim dia bercerita tentang apa yang dilalui dalam live luar dia. So dekat situ barulah kita boleh bantu dan fix supaya productivity dia dalam kerja lebih meningkat. Jawab soalan tak? Menjawab. Itu saja soalan daripada saya teruskan kepada, saya pass pada Izzah pula. Okay, so nanti HR kena belajar buang orang Baik. Okay, sebelum next. teruskan kepada soalan Izzah, saya nak tanya satu lagi soalan kepada Encik Rahman tentang bagaimana organisasi Encik Rahman sendiri mengukur proses pembangunan kemahiran pekerja yang Encik Rahman sediakan untuk pekerja sesuai dengan pekerja-pekerja Encik Rahman dalam organisasi Encik Rahman sendiri. Mengukur apa tadi? Mengukur kemahiran yang diberi bagaimana organisasi mengukur proses pembangunan kemahiran pekerja Encik Rahman sendiri? Bagaimana mengukur? Tak jelas lah soalan tu. Mungkin macam Encik Rahman, proses kemahiran yang ada dalam organisasi Encik Rahman, bagaimana Encik Rahman mengukurnya? Mungkin daripada feedback daripada pekerja sekeliling ke maksudnya macam tu apa ni, selepas hantar latihan, so macam mana Cik Rahman ukur pekerja tu dia dah semakin baik ataupun sama je level dia? Baik, faham? Alright. So lebih jelas soalan yang tadi. Okay, jadi untuk mengukur tu basically macam Rahman share tadi lah. Sebab Rahman more on marketing and sales punya part, jadi pengukur dia adalah sales lah. Kalau kau hantar pergi training, sales aku tak meningkat, sama je kau ni. Dia hantar aku tak pergi hantar, sama je. Jadi dekat situlah pengukur dia. Sebab Rahman more on marketing and sales, jadi dia punya KPI adalah sales lah. So pengukur dia untuk nampak dia duduk dalam kelas tu impact, apa yang dia belajar tu impact, sebab kita dah pergi dulu kan. So kalau kita dah pergi dulu, kita ada rasa impact on kita punya training, dan dia pun pergi, kalau dia tak impact on dia punya part, means ada something wrong lah. Yang diorang pergi kelas, mungkin orang pergi tidur ke, mungkin dengar sambil main-main, macam tu lah. So itu pengukur dia adalah sales lah, KPI Rahman. Okay.
Terima kasih. Saya teruskan dengan Izzah punya soalan. Alright. Okey. Soalan seterusnya, apakah inisiatif yang dirancang oleh organisasi bagi 5 tahun ke hadapan dalam skill development? Inisiatif Ah, 5 tahun ke hadapan Oh, jauh betul soalan tu sebab Rahman baru terfikir 2 tahun. 5 tahun Okey. Sebab Rahman buat Rahman punya target 2022. So kau minta, okey. So daripada segi development lah. Alright. Macam sekarang ni most of it Rahman punya team adalah more on masih lagi dalam fasa starting ataupun admin lah kiranya. Admin, marketing and sale. Okay. So dalam masa 5 tahun basically apa yang Rahman aim untuk diorang capai adalah diorang boleh capai as a business owner punya part. Okay, maksud business owner punya part adalah diorang bukan lagi depends on kepada Rahman. Mungkin dalam masa 5 tahun lagi diorang akan buka subsidiaries company masing-masing. Okay, yang mana diorang akan lead marketing and sales dekat company ni, yang ni akan lead marketing and sales dekat company yang diorang buat lah. So Rahman ada lebih kurang dalam 5 staff, okay. Jadi kelima-lima tu insyaAllah Rahman aim sebenarnya untuk diorang buka sendiri subsidiaries company supaya diorang pun boleh grow dan work as a business owner. Sebab Rahman tak nak tim Rahman selamanya diorang start dengan level sebagai admin marketing and sales. Admin marketing and sales, tak. Rahman nak diorang belajar, grow diri diorang ke arah membuka satu company sendiri kepada diorang punya own minat. So itu adalah Rahman punya planning lah. faham. InsyaAllah semoga dipermudahkan. Soalan seterusnya, apakah jenis latihan yang dipikirkan sesuai oleh organisasi bagi skill development pekerja untuk 5 tahun ke hadapan? Okey, baik. Alright. Apakah skill ataupun latihan untuk 5 tahun akan datang? Okey, bagus soalan ni. Korang buatkan aku terfikir apa 5 tahun akan datang Okey. So untuk latihan-latihan ni basically lah macam sekarang ni latihan kita more on marketing and sales. So bila nampak cerita pasal 5 tahun akan datang ni, dia more lagi lah yang kita akan training selain daripada marketing and sales. Apa yang Rahman nampak for 5 tahun akan datang, antara benda yang kena gilap adalah communication skill. Okay, sebab before this diorang marketing and sales banyak dengan phone. Jadi bila banyak dengan phone untuk komunikasi verbal macam Rahman dengan korang ni, okay, diorang tak biasa. Mungkin orang akan cakap banyak kan. So Rahman rasa improvement yang akan dibuat adalah mengajar diorang tentang komunikasi. Macam mana nak bercakap lebih confident, and then selain daripada komunikasi adalah tentang leadership. Sebab bila nak menggerakkan satu organisasi, dia perlukan leadership yang tinggi. Okay, leadership ni kalau dalam bahasa maksud dia adalah influence. So kalau diorang tak ada influencing, dekat sini agak susah untuk membantu diorang build ataupun stand by diorang punya own. So adalah dua benda yang Rahman akan tekankan in term of training communication. Yang keduanya adalah in term of training leadership. Okey, baik. Soalan seterusnya, apakah strategi yang dirancang oleh organisasi dalam menguruskan kelebihan persaingan? Kelebihan persaingan ni competitive advantage dalam bahasa Inggeris. Kiranya macam satu benda yang special lah dekat dalam company tu. Kalau macam company, ada company yang dia letakkan harga murah untuk jadikan competitive advantage dia. Jadi untuk mama staff, macam mana organisasi tu menguruskan competitive advantage tu? Okay, baik. Alright. So seperti Rahman, apa yang kita akan buat adalah kita more on kalau you all tahu adalah maksud dia Kaizen. Dalam bahasa Jepun adalah Kaizen, yang mana kita ambil yang baik, kita buang yang buruk, kita tambah baik. So maksudnya bila kita nampak kita punya kompetitor dia main, basically kalau harga tu bukanlah kelebihan lah kalau tanya Rahman Kalau kompetitor tu buang harga, itu bukan kelebihan dia, tapi itu adalah dia punya hal lah, dia nak buang harga tu suka hati dia lah. So apa yang kita akan nampak contoh mungkin dia buang harga, tapi ada kelebihan dia adalah kelebihan macam mana dia mengurus dia punya stok. Contoh sebab kita tak nak kelebihan yang membunuh kita, kita nak kelebihan yang menambah baik diri kita. So kalau kita nampak ada something kelebihan, itu yang kita ambil dan kita tambah baik. So kalau buang harga tu bukan kelebihan lah, itu kekurangan lah.
Jadi kita takkan ambil kepada dia punya kekurangan tu untuk dijadikan kelebihan kita, tak. So kita akan ambil yang baik, kita buang yang buruk, kita tambah baik. So itu amalan yang kita gunakan lah. Menjawab ke soalan tu? So strateginya adalah nampak kompetitor, ambil yang bagus dekat dia, kita tambah baik kepada dalam tim company kita. Jadi macam Mama Sab sendiri dia lebih kepada menjaga kualiti lah. Yes, betul. Okay. Menjaga kualiti. Kita kekalkan kualiti lah. Soalan seterusnya, adakah Encik Rahman rasa berbaloi untuk melabur dalam skill development pekerja? Kalau tanya Rahman memang sangat berbaloi lah. Sebab kalau kita seorang je pandai, kau seorang je lah run company tu. Jadi kita perlukan ramai orang pandai supaya company kita boleh grow. Kita nak company kita grow bukan dengan ramai banyak kerani, tapi kita nak ramai banyak leaders. Bila kita ramai leaders, alhamdulillah sekarang ni pun macam Rahman sendiri, Rahman dah lahirkan lebih kurang 10 orang yang dah buat sale juta. Jadi kita nak company kita grow kan, takkanlah kita nak bawa company kita ramai yang buat sale 100. Kita kalau boleh nak ramai lagi yang buat juta, so dekat situlah membantu tim kita grow. So memang pentinglah untuk tim-tim kita belajar, untuk tim-tim kita ada development. Supaya lagi diorang belajar, lagi diorang implement, lagi berkembanglah company yang kita jalankan. Betul. Soalan terakhir, berapa cenderung untuk Encik Rahman melabur dalam pembangunan kemahiran pekerja? Sangat cenderung ke? So-so ke? Okey. Kalau tanya Rahman memang sangat-sangat cenderunglah untuk melatih. Sebab macam Rahman sendiri, Rahman memang walaupun kita tak pergi training, Rahman banyak belajar secara online lah. Itu Rahman dengar lah siapa networker terbaik dekat dunia. And then Rahman belajar sendiri macam mana nak develop business, develop people. So boleh dikatakan hari-hari akan ada Zoom, hari-hari akan ada live. Rahman dah bersama dengan tim-tim Rahman. So boleh dikatakan sangat cenderung lah untuk train team. Hari-hari, bukan sebulan sekali hantar training. Okey, dah pergi dah training? Dah, tak. Hari-hari kita training. Hebat-hebat. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Itu sahaja rasanya buat masa ni. Terima kasih atas akhir kata daripada kami. Terima kasih kepada Encik Rahman bin Abdul Qahli selaku CEO Papa Manager Season yang Berhad kerana sudi menerima temu ramai daripada kami bagi kerja lapangan kami. Sesungguhnya yang baik daripada Allah, yang buruk datang daripada pihak kami sendiri. Terima kasih. Insya. Tak adalah, ramai gurau je. Okey, korang ni buat recording Okay. Tengah record. Okey, bagus. Korang HR ke bidang HR lah? Bidang HR lah. HR yang akan datang. Siapa yang dekat sini kawannya lah? Semua dah? Semua. Kiranya korang sebaya lah. Tak juga. Kerana muda lagi. Kita orang classmate je. Oh, I see, classmate. Okay, faham. Alright. So, habis dalam setahun lagi kan? Setahun lagi InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. So, akhir katalah untuk Rahman share sikit supaya korang lebih more outstanding kat luar sana. Sebab Rahman dah banyak jugalah melalui proses macam mana pengambilan staff kan dekat luar. So macam Rahman dulu sebelum ni Rahman share background lah. Tadi share background main-main tadi. Okay. So macam Rahman dalam 2 tahun Rahman bersama dengan Mama Sab, sebenarnya Rahman adalah one of marketing manager Mama Sab lah. Okay. So bila mana marketing manager Mama Sab, Rahman punya peranan adalah untuk memastikan sale makin meningkat. Dan untuk sale makin meningkat, kita perlukan lebih banyak people. Okay, people tu maksudnya tim baru ataupun staff lah. Jadi bila Rahman nampak interview masa kini interview sekarang ni dia bukan more on you belajar tinggi mana, apa sijil you ada, apa dan sebagainya. Okay, itu adalah bonus tau. Bukan bermakna you all sijil you all tak laku. You all ada sijil, itu adalah sebagai bonus. Cumanya banyak company dia nakkan soft skill. Okay, so advice Rahman adalah you all belajarlah untuk improve you all punya communication. Okay, untuk improve more on confident supaya you all bercakap kurangkan
Nama saya, nama sendiri pun dah okay. So itu antara benda lah yang you all kena improve supaya bila you all ada, bila kurang tu, dekat situ nampak you all confident tau. Okay, itu one of it, kurang improve komunikasi. Yang keduanya, apa yang Rahman boleh advise lah untuk you all grow lagi adalah be outstanding. Okay, jangan takut lah sebab ni pun bila tengok dalam Zoom ni kan, semua Zoom gelap-gelap je. Aku yang pasang spotlight ni, kau tahu spotlight, nampak? Ada dua ni, bukti ya, siap pasang spotlight lagi, nampak? Okay, siap pasang spotlight lagi nak bagi performance yang terbaik dalam sesi Zoom ni. Okay, so itu advice Rahman. Yang keduanya adalah be outstanding. Whatever it is, okay, walaupun Rahman belum mandi lagi, ni jujur beritahu. Kita sarung baju, kita cuci muka, kita terus masuk Zoom. Yang penting confident. Okay, so you all kena be outstanding lagi sebab dekat luar sana you all punya kompetitor sangat ramai. Sekarang ni demand bekerja kurang tapi pekerja ramai. Betul tak? Okay, so you all kena be outstanding, lain daripada lain. Okay, sebab kita ni lebih kurang sebaya je. Jadi lebih kurang sebaya je Rahman share lah apa yang, sebab Rahman lebih kurang sebaya dan Rahman dah masuk dalam industri. Jadi so Rahman tahu apa yang industri minat. Dia tak nak orang yang diam, yang tak bercakap. Dia nak orang yang masuk dalam company tu ada contribution. So bila you all outstanding, sebenarnya you all akan lebih berani untuk kemukakan idea, you all akan berani untuk kemukakan apa yang you all nak ataupun improvement dalam company tu. Okay, bukan sahaja kita nak bekerja dalam company, tapi you all kena memilih ataupun you all kena berani keluarkan idea untuk development company tu. So barulah you all akan dipilih dan you all akan dapat bonus lah, lebih kurang lah. Sebab Rahman pun ada case study sendiri. Rahman bersama dengan Rahman punya partner Rahman punya partner still lagi bekerja dekat Mamasab. Alright. Dia punya otak, okay Rahman bagi tahu dia punya otak, dia punya jalan kerja macam ibarat 5 orang. Dia seorang, tapi dia punya otak, cara fikir dia macam ada 5 orang. Okay. Dan you all memang sangat-sangat amazing disebabkan dia punya communication dia bagus, disebabkan dia outstanding, disebabkan dia banyak multitask. Dalam masa setahun, kenaikan gaji 5 kali. Okay, pernah nampak tak gaji orang naik 5 kali? Biasa setahun sekali kan? Betul. So, itulah yang you all kena improve sebenarnya. You all improve diri you all, automatic you all ada value. Dan you all, bila you all ada value, you all share value you all kepada company, company akan bayar banyak kepada you all lah. You all boleh minta lah, you all boleh demand. Macam Rahman sendirilah. Rahman dalam memasak walaupun basic Rahman tak tinggi as marketing manager, tapi Rahman contribution juta kepada memasak. So that's why lah gaji Rahman basic tu adalah basic, tak masuk commission. Okay, so masuk commission kau kira lah sendiri. Okay, so itu saja kot pesanan Rahman untuk korang semua. Okay, all the best untuk korang punya study and all the best untuk korang punya future. Okay, thank you so much. Bye-bye. Okay, terima kasih. Terima kasih. Bye. Minit kita punya bebel. Akan dah start record. Belum start je.